Dalam soal kes Najib ni memang begitulah keadaannya. Dia ni di luar penjara pun menimbulkan masalah. Betul. Masuk penjara pun menimbulkan masalah juga. Tak habis-habis. Ya. Sedangkan dia dah didapati bersalah dan dia telah dibenarkan diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk membuktikan tidak bersalah. Dah sampai ke pihak peringkat rayuan dan selepas itu ke Mahkamah Persekutuan. Kesemuanya sudah 9 hakim yang mendapati dia bersalah dan akhirnya dia dipenjarakan. Tapi malangnya bila dah masuk dalam penjara tu macam-macam berita ya yang keluar dan kita pun tak ada cara untuk kita nak mengesahkan ya. Tetapi malangnya respons kepada semua maklumat yang diedarkan yang ditularkan di dalam social media, tidak ada respons daripada pihak yang berkuasa ya. Dikatakan bahawa Najib masuk, lepas tu esoknya datang Menteri Dalam Negeri jumpa dia dekat dalam kawasan penjara tu, di pejabat penjara itu pada waktu 10 malam lah, apalah, ada bincang dan sebagainya. Lepas itu diturunkan 50,000 untuk buat renovation bagi bilik dia. Kemudiannya diturunkan bajet 3.5 juta nak handle persoalan kesihatan dia, nak bawa pergi hospital lah, inilah itulah dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa seolah-olah beliau diberikan layanan yang luar biasa, sedangkan dia merupakan bukan sekadar seorang banduan dan penjenayah yang biasa, tetapi yang merupakan orang yang telah mengkhianati amanat rakyat dan negara sehingga menyebabkan negara kehilangan dan kerugian berbilion-bilion ya, ringgit ya. Tak ada satu orang yang, bagi pengetahuan saya lah, yang telah dalam sejarah negara kita yang menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri yang mampu melesapkan dan menghilangkan jumlah wang yang sebegitu besar ya, sehingga menyebabkan kerajaan dan negara terpaksa menanggung hutang yang besar, dan seperti mana yang pernah dijelaskan sampai 1.7 bilion ya, setahun terpaksa ditanggung sebagai bayaran bunga ke atas pinjaman yang dibuat oleh Najib atas nama 1MDB dan sebagainya, dan dijamin oleh kerajaan ya. Lalu inilah yang sepatutnya bila dah ada kes yang seperti itu, orang ini dilihat sebagai seorang yang musuh negara ya, yang merupakan seorang musuh negara yang telah mendatangkan mudarat kepada negara dan kepada rakyat. Kerana duit itu sebenarnya walaupun kita tak nampak dia ambil daripada poket kita, tetapi akhirnya kesannya adalah bagi setiap seorang warga negara ya. Bajet untuk membina hospital tak dapat dilaksanakan, bajet untuk membina sekolah tak dapat dilaksanakan. Di Shah Alam ni pun dah ada beberapa tempat yang mana tapak sekolah tu dah siap dah bertahun-tahun bila kawasan perumahan tu dah dibina, tapi sekolah tu tak dibina ya, kerana duit tak ada. Kerana apa duit tu tak ada? Kerana telah disonglap ataupun disakau oleh mat sakau ni lah, ya, iaitu Najib. Tetapi bila dia didapati bersalah, kita agak hairan ya, kenapa kononnya Menteri Dalam Negeri boleh pergi jumpa dia. Mana ada penjenayah, mana ada banduan yang sampai Menteri Dalam Negeri pergi jumpa pada waktu malam, 10 malam dan sebagainya, untuk nak berbincang tentang keadaan tahanan dalam penjara ya, lepas tu nak belanjakan, buat renovation dan sebagainya. Lalu kalau betul lah apa yang dilaporkan, yang dikatakan kod name Merpati itu, saya rasa ramai dah dapat dia punya WhatsApp dan message yang menceritakan kronologi hari ke hari ke hari ke hari ya, apa yang berlaku dan sebagainya. Memang luar biasa. Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.